السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Naqul billahi taufiq. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung bacaan kitab hadis, maknanya berkenaan dengan ahkam al-janaiz, muka surat 147, hadis nombor 904 tu. Wa an Ali. Nombor hadis kitab kita ni tak sama bang. Kitab terjemahan kadang-kadang ada hadis dan lain-lain kan. Cumanya kita masih dalam bab ziarah orang sakit lah. Bab ziarah orang sakit. Dalam bab ni, bab ziarah orang sakit ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 dalam bab menziarahi orang sakit. Kalau kita buka dia punya isi kandungan tu, dah jumpa lah di sini. Okey. Okey dah, Ran. Okey dah. Okey. Kita slide sikit lah kan. Okey. Boleh nampak? Okey, menziarahi orang sakit. Jadi maknanya saja buat slide. Dah ada benda ni kita gunakan manfaat lah. Sebab saya biasa kelas guna yang ni, jadi kurang puas bila ada ini kita boleh guna. Alhamdulillah. Ke tempat lain lah, ke tempat ni sini kali pertama lah. Kalau saya meja tafsir semua saya buat slide. Okey. Ada gangguan lah. Okey. Hadis. Bilang. Tak apa, kita baca hadis lah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, daripada Ali radhiyallahu anhu dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda. Muka surat 147 bang. 147. 147. Mia sab'un wa arba'un. Dia kata, aku dengar Rasulullah bersabda di sini, ma min muslimin, tidak ada orang Islam ya'udu musliman, menziarahi seorang muslim yang lain, ghudwatan, pada waktu pagi, ya, illa salla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya, melainkan berselawat ke atasnya, yakni berdoa ke atasnya oleh 70,000 malaikat sehingga ke waktu petang. 70,000 malaikat selawat untuk kita sampai waktu petang. Kalau kita pergi ziarah kawan kita yang sakit pada waktu pagi, Masya Allah, sampai petang. Ini fadilat, kelebihan menziarahi ni. Okey, kita penuh slide lah. Betul.
Uh, baik. Wa in 'adahu 'ashiyatan, kalau dia menziarahi saudara dia ataupun kawan dia yang muslim, illa salla alaihi 70,000 malakin, malaikat berselawat ke atasnya oleh 70,000 malaikat. Nah, selawatnya ni daripada malaikat, doa lah daripada malaikat untuk kita kan. 70,000. Hatta yusbiha, kita ziarah dia waktu petang, 70,000 malaikat berselawat doa untuk kita. Dia minta kepada Allah Ta'ala keampunan kan? Dan segala kebaikan lah sampai ke pagi. 70,000 malaikat. Wa kana lahu, kata Nabi sallallahu, kharifun fil jannah. Untuk dia ada kharif. Kharifun fil jannah, maksud kharif ni pada buah yang boleh dipetik, yang dekat, yang dah masak. Buah masak kan, dalam syurga ni semua buah masak. Tak ada orang kena tunggu. Tak payah nak tunggu buah semua masak kan. Okay. Boleh Imran? Tak boleh. Tak walau setakat yang boleh lah. Okey. Jadi maknanya kelebihan yang sangat besar lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengunjungi orang sakit ni, maksud padanya ada apa hubungan silaturahim lah. Okay? Jadi petunjuk daripada hadis ni saya tulis itu mudah untuk kita lah. Jadi mengunjungi orang sakit ni merupakan sebab lah untuk masuk syurga dan menikmati segala kenikmatan yang ada dalam syurga tadi. Jadi maknanya ada amalan-amalan yang mudah. Okay? Jadi kita ada kemampuan pergi ziarah kan. Contohnya kita sambil-sambil nak bersiap-siap, nak makan angin, nak pergi Kuala Selangor apa semua. Kan? Nak pergi tengok kan, buat makan yang sedap. Kat Kuala Selangor kan, jalan-jalan cari makan. Kan? Jadi orang tersebut makan sedap-sedap. So, kita pun nak pergi dan teringat di situ ada kawan kita. Kawan kita pun tak berapa sihat. Jadi kita pun telefon nak pergi ziarah dia. Ini kelebihan dia. Ini nikmat. Jadi keutamaan lah. Yang kedua kita keutamaan malaikat memohon ampun bagi orang yang menjenguk orang sakit ni. Jadi mana kelebihan malaikat doa untuk kita tadi. Kita tak nampak malaikat kan, tapi kita tahu. Mana kita dah balik lah. Ziarah orang sakit kan bukan lama apa, sekejap ya. Kita kata takkan sampai sejam pun orang kalau yalah. Dia pun tak selesa, kita pun tak nak tunggu lama-lama. Kan? Jadi kita pergi buat tangan lebih kurang ke, macam ruqyah ke apa ke. Tanya khabar sikit. Lepas tu kita minta izin lah nak balik. Mana kalau dia kata tunggulah sekejap, kita tunggulah sekejap. Kalau kita terima kasih lah, mana dia nak kita balik tu. Terima kasih lah datang ziarah saya apa semua kan. Maknanya kita faham lah, dia nak suruh kita balik cepat. Sebab mungkin dia nak tidur, dia nak rehat, family nak datang, macam-macam. Kita selesaikan hajat kita dulu. Kan, bawa apa nak kita buat tangan ke apa ke, ruqyah ke, doa untuk dia. Paling kurang baca Fatihah, tiup dekat dia. Kan, ruqyah. Jangan nanti dia minta. Kalau orang belajar dia tak minta dah ruqyah pada orang kan. Rugilah. 70,000 masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab kan. Kota tu. Rugi. Jadi kita nak dia dapat, kita pun dapat. Kita ruqyah untuk dia. Baik. Jadi antara cara-cara mencari ilmu adalah dengan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawapan. Tanya soalan. Jadi sahabat tanya Nabi SAW tanya soalan, maka Nabi kan akan jawab soalan sahabat-sahabat tadi lah. Itu dia. Berlaku hadis ni apabila Nabi SAW ditanya dengan satu soalan, maka Nabi jawab. Ataupun Nabi tengok satu peristiwa berlaku, maka Nabi tegur. Contohnya. Ini hadis. Ini ilmu. Syekh sebenarnya saya ambil daripada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, terjemahkan di sinilah secara ringkas, kalut-kalut. Kan malam tadi pukul 10, pukul 11.45 baru start buat ni. 11.45 malam. Lebih kurang. Kan tadi sebelum subuh sambung sikit. Tu boleh sikit lah. Tu terjemahan nampak kelang kabut ya. Tak apa. Okey.
Kata Syekh rahimahullah, beberapa orang beranggapan bahawa mengunjungi orang sakit hanya diperlukan ketika penyakitnya beratlah. Macam sakit berat-berat baru kita nak pergi ziarah dia. Sehingga mereka tidak menjenguk orang yang mengalami sakit ringan, seperti sakit gigi, sakit kepala, kan? Sakit pinggang. Kawan kata, "Macam mana lama tak nampak?" Pinggang tu pun nak bagus. Tak sihat pinggang. Kan? Jalan meletup sana, meletup sini bunyi kan, tulang tu. Boleh ziarah tak? Boleh ziarah. Masa kita nak ziarah boleh tak? Boleh, mari. Okay? Jadi mana kita ziarah orang sakit, dia sakit-sakit ringan, bukan berat pun. Tapi biasa orang sakit gigi tak mau sembang orang. Kalau sakit gigi kan, kalau sakit pinggang kan, sakit gout tak apalah. Kena gout lah dia kata, "Oh ya ke, boleh ziarah tak? Boleh datang tak?" Boleh datang mari kan. Maknanya boleh kita pergi ziarah dia sekejap kan, sembang dengan dia. Lepas tu kita minta izin lah balik. Takut dia tak selesa kan. Melainkan dia kata, tunggu dulu. Tengok je kalau dia ajak ayam ke, ajak kambing ke. Kan? Dia tunggu dulu, masa dia ajak ayam je makan nasi dah. Kan? Padahal dia nak masak nasi punya, dia berjalan tak boleh. Kan? Kita kata tak apalah, saya makan kat luar. Makan dah semalam ke. Nak cakap tak dah makan, sekarang makanlah. Tapi semalam lah masuk dah. Kan? Gitu. Jadi pandangan ini bertentangan dengan sunnah lah dan menyia-nyiakan peluang yang diberikan. Kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia kata, "Mata aku sakit, lalu Rasulullah mengunjungiku lagi." Nabi mana berziarah dia. Kan? Ulang. Jadi oleh kerana itu Syekh kata, "Berusahalah saudaraku untuk memanfaatkan setiap kesempatan, kerana tindakan kecil di mata orang boleh jadi sebab bagimu masuk syurga." Benda kecil lah. Benda remeh lah. Kawan sakit jari sikit lah, dia sebut kata sakit tu, kita kata nak pergi ziarah boleh tak? Bukan sakit berat-berat dia kata. Kan? Jari sikit je, terseliuh kena pisau tadi, potong bawang. Jari luka kan, jari luka. Sakit. Nak pergi ziarah boleh tak? Kan, jadi dia kata boleh, kita pergi lah. Pergi, Assalamualaikum, salam. Kan? Bawa bawang kau 1 kilo. Sebab bawang mahal lah ni. Kan? Jadi kita okey, nak minta izin nak balik. Tak masuk dah. Saja je, mai nak tengok kau macam mana. Kan? Boleh jalan ke tak boleh jalan? Ada kita sikit je kat jari je luka tadi. Jadi kita nak ambil manfaat pahala. 70,000 malaikat apa nama doakan untuk kita. Jadi kita kadang-kadang benda perkara kecil ni kita pandang kecil je, tak ada apa. Tapi padahal kadang-kadang di situ pahala dia besar dan jadi manfaat kelebihan untuk kita masuk ke syurga. Baik, ada yang seterusnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu anhu dia kata, kana ghulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida. Adalah gulam ni budak hamba kan, yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni sakit. Ya, sakit. Slide saya ni silap ni, hadis ni silap. Dia terbalik. Copy paste je lah. PDF copy paste dia jadi celaru sikit. Kita kena edit. Ni saya tak nampak nak edit, tak sempat nak edit. Tak apalah. Kita ada buku kan, ataupun saya end slide ni saya tengok tak PDF yang asal lagi selesa. Jadi sebenarnya saya terjemah di sini. Okey. Di sini. Okey. Kana ghulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida. Jadi dia budak hamba ni dia sakit. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Maka Nabi sallallahu datang menziarahinya. Yakni perkataan Arab ni terjemahan balik-baliklah. Fa'atahu, maka mendatanginya. Balik terjemahkan. Jadi maka Nabi sallallahu datang ya'uduhu, menziarahinya. Habis ziarah dia. Faqa'ada 'inda ra'sih, maka Nabi sallallahu duduk dekat sisi kepala dia. Jadi maknanya kita kalau pergi ziarah orang sakit, duduk kat mana? Kaki ke? Kan, kat lutut ke kat mana ke, kita duduk dekat kepala dia. Pasal apa? Sebab di situ mungkin dia dengar cakap kita bercakap, kita mudah dengar. Kalau kita nak ruqyah, kita baca Quran ke, bagi dia dengar ke apa ke ruqyah tadi kan. Jadi itu adab
Nabi SAW. Ya. Berziarah orang sakit ke mana dulu? Nabi cari duduk dekat bahagian kepala dia. Supaya apa? Bila kepala ni dekatlah kita nak cakap dengan dia dan dia mudah dengarlah apa yang kita nak cakap. Faqala lahu, maka Nabi SAW kata dekat dia, aslim. Masuklah Islam. Ini kalau kita pergi ziarah kawan-kawan kita yang non-muslim lah. Okay? Kita pergi lihat dia, kita masuklah Islam. Islam tu apa? Islam tu apa? Okey, kau jaga kau Islam ni, kan kau tak boleh menyekutukan Allah. Apa dia menyekutukan Allah? Tak boleh sembah selain Allah, tak boleh takut selain Allah. Kan? Tak boleh minta selain Allah, tak boleh harap pada selain Allah. Pada Allah sahaja. Allah tu siapa? Allah tu Tuhan kita. Jadi mula tanya tu dia nak tahu tu kan. Tapi yang penting kita kata masuk Islam. Aslim. Tak payah cakap Arab kan dia. Aslim tak payah lah. Cakap yang bahasa dia faham je lah. Kan? Masuklah Islam kita kata kan. Masuklah Islam. Jadi kebanyakan okey. Kemudian tak ada apa-apa notis, tak ada apa ni. Okey. Jadi maknanya kita ajak orang masuk Islam. Tak kisahlah sebenarnya ajak orang Islam tak perlu tunggu orang sakit pun. Bila-bila masa kita menemui orang-orang bukan Islam kadang-kadang dalam grup kita dan sebagainya. Kita ajaklah dia masuk Islam. Tak mau sudahlah. Itu hak dia. Cumanya yang wajib bagi kita adalah ajak. Ajak je. Kewajipan kita ajak. Dia suka ke tak suka ke, itu hak dia. Kewajipan kita ajak. Mungkin kita dalam grup kita ada orang bukan Islam dan sebagainya kan. Jadi walaupun perkataan sensitif kan, sensitif benda ajak orang masuk Islam ya. Ajak jadi baik. Pasal apa nak apa? Pasal apa ajak aku masuk Islam? Aku nak ajak kau jadi baik. Sebelum ni kau tak baik ke? Baik, tapi nak jadi lebih baik dan terbaik. Tahu tak? Jadi budak ni bila Nabi kata dekat dia masuklah Islam. Mana dia tahu Islam tu apa? Dia tahu sebab dia hidup. Yalah, dia hidup di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup kerja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi khadam. Dia tengok Nabi pagi petang siang malam, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana akhlak Nabi, sifat Nabi. Dia pun dikenal sangat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana mereka kenal anak-anak lelaki mereka. Sama macam tu. Ini dahsyat kan? Tapi itulah dia, kalau nak beriman lah. Kalau dapat hidayah dapatlah, tak dapat tak dapat. Yahudi hidup dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita jangan kata, ya Allah, pasal apa kau tak hidup aku di kalangan sahabat Nabi? Mungkin kita jadi geng Yahudi. Kan? Jadi kita hidup sekarang ni tak pernah jumpa Nabi Islam tapi kita beriman. Kan? Alhamdulillah, nikmat yang besar. Ni dia. Jadi fanazara ila abihi, dia pun tengok kepada ayah dia. Dia tengok pak dia. Tengok pak dia nak kata apa? Wa huwa indahu, sedangkan ayahnya berada di sisinya. Faqala ati' Abul Qasim. Ayah dia kata taatilah, patuhilah Abul Qasim. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelaran bagi Nabi. Fa aslama, maka budak tadi pun masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah. Wa huwa yaqul fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun keluar dan Nabi pun berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladhi anqadhahu minan nar, yang telah menyelamatkan dia daripada neraka. Kita kalau dapat tolong seorang-seorang tadi kan, yang di saat-saat akhir kehidupan yang kita ajak dia kepada Islam, tiba-tiba dia masuk Islam, maknanya kita telah berusaha selamatkan dia daripada neraka. Selamat dia. Nabi kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah selamatkan dia daripada neraka. Kalau tidak, kekal dalam neraka abadal abad, selama-lamanya. Ini dia. Hadis pendek dia. Apa dia pengajaran dia? Dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dia kata harus kita jadikan orang Yahudi ni, ambil orang Yahudi sebagai khadam. Bekerja, upahan ke apa, tak kisahlah. Dalam sebahagian pekerjaan kita, dengan syarat
kita ni percaya dia ni dia tak buat jahat kat kita. Maksudnya dia ni yang boleh dipercayai lah. Contohnya kan takut ada buah racun dalam kopi kita apa-apa. Tapi dia ni mana buat kerja elok. Gitu. Tapi bila sebut kata sekarang asal Yahudi ni macam tu lah. Perangai Yahudi ni kan. Mana kita ni tak dapat tengok dengan depan mata kita perangai Yahudi yang sebenar. Kita duduk baca Quran. Kita duduk baca Quran dulu kan. Sebelum berlaku peristiwa ni, kan, pembunuhan di Gaza ni oleh bangsa Yahudi ni, kita tak boleh nak gambar apa yang Quran sebut tentang Yahudi ni yang begitu teruk perangai dia bawa turun-temurun. Bantah Nabi Musa alaihissalam sampailah ke depan ni bunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan dia nak bunuh Nabi Isa alaihissalam, dan dia bunuh beratus-ratus orang. Nabi-nabi dia bah. Kita tak boleh nak bayang macam mana jahatnya orang Yahudi ni. Tak ada belas kasihannya. Bila berlaku hari ni, baru kita tahu, macam ni rupanya perangai mereka turun-temurun. Tak ada sekelumit rahmah, tak ada setitik besar kuman, tak ada belas kasihan pada manusia. Hatta orang kafir yang seagama ataupun orang yang kafir macam mereka juga ni, marah dia, benci pada mereka. Sampai macam tu. Bila berlaku sekarang kan, sebab tu saya tengok kemarin 2 hari lepas tengok ada YouTube lah, satu perempuan orang putih ni, dia baca ayat Quran, dia baca ayat Quran, dia tunjuk, dia kata, aku ni dulu kalau aku baca ayat Quran, aku kata Tuhan ni kejam. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab, kan? Setiap kali kulit-kulit mereka masak dalam neraka ni, Allah kata kami tukar kulit baru untuk mereka rasa azab, kan? Dahsyatnya Tuhan kejam ni. Macam tu lah fikir ke tu. Tapi hari ni bila aku baca ayat ni, baru aku tahu, kan, memang patut puak ni kena seksa macam tu, dia kata. Memang patut kena ada seksa berat macam ni. Pasal jahat sangat. Ni orang kafir, orang putih ni. Dia cakap benda ni sambil duduk menangis. Dia sedih, kan? Apa yang berlaku sekarang di Gaza tu, kan? Dahsyat. Jadi itulah dia panggil orang Yahudi kejahatan dia panggil. Turun-temurun. Sekarang baru kita nampak, macam ni rupanya dahsyatnya perangai dia, Pak. Baik, yang keduanya, harus menziarahi orang kafir yang sakit ni. Harus. Jiran-jiran kita yang tak Muslim, kawan baik kita, yang satu pejabat dengan kita yang pencen sekali pun tak kisahlah. Kita tanya khabar dia berapa, kita nak tarik dia kepada Islam. Tapi kalau kita berkawan dengan mereka, kita tak ajak kepada Islam sekali pun kita tak pernah ajak kepada Islam, agak kita ni macam mana akhirat nanti. Dia nak cari kita ke tak? Kita tak pernah ajak. Jom masuk Islam. Jom je. Jom. Mana jom? Masuk Islam. Tak apalah. Kamu je lah Islam. Ya, kita sekurang-kurangnya kita ajak. Ada dia. Baik. Kita mengharapkan Islam dia tadi. Akan tetapi lakinna iyadatul muslim, menziarahi orang Islam yang sakit, muakkadah mustahabbah lah, lagi dianjurkanlah, teramat dianjurkan ziarah orang sakit yang Muslim tadi. Tapi orang sakit yang kafir pun kita boleh ziarah juga, dengan harapan kita ajak dia kepada Islam, dia boleh terima kita, mungkin. Yang ketiganya, dianjurkan bagi orang yang menziarahi orang sakit tadi, ayurshidahu ilal haq, untuk ajak dia kepada kebenaran. Dan maksudnya wa yuraghibuhu bi khairid dunya wal akhirah, kita bagikan dia motivasi tentang dunia dan akhirat. Motivasi kebaikan, ajakkan dia, kan? Ajak dia supaya mana melakukan kebaikan dunia dan dapatkan balasan kebaikan dunia dan akhirat. Yang ketiga, yang keempatnya, kan? Seseorang itu barangkali dia tahu kebenaran, tetapi dia berpaling daripada kebenaran itu. Jadi maknanya apa yang berlaku hari ini, apa yang kita baca dalam hadis ni, orang Yahudi ni kan, dia tahu kebenaran. Ayah dia tahu kebenaran, tapi dia berpaling daripada kebenaran. Dia tak masuk Islam. Anak dia yang masuk Islam, dia suruh anak dia masuk Islam.
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Allah sebut dalam Quran kan? Ini dia. Adakah kamu nak suruh manusia buat baik, tapi kamu lupa dari kamu sendiri, sedangkan kamu membaca Alkitab, yakni Yahudi Nasrani. Ini dia. Ini peringatan lah. Kemudian hadis ini juga sebagai mukjizat lah, cerita tentang orang kafir Yahudi yang menentang Nabi SAW ni. Dia sendiri mengakui kenabian, mengakui kebenaran Nabi kan. Tidak takkan nak suruh anak dia masuk Islam. Jadi persaksian di antara persaksian yang kuat, yang benar adalah musuh-musuh Islam tadi dia bersaksikan kebenaran kepada Islam. Musuh Islam dia mensaksikan kebenaran tentang Islam. Ini Yahudi dia saksikan Rasul itu benar, tapi dia tak ikut. Dia suruh anak dia ikut. Mungkin dia tak apalah, nantilah ikut. Ayah nantilah, kamu dulu. Okay? Itu cerita dia. Baik, ini pengajaran hadis lah. Dalam bab ni, kita masih lagi dalam bab ma yud'a. Ini bab baru pula. Ini bab ma yud'a bihi lil marid. Apa yang kita perlu bacakan doa untuk orang sakit ni? Tentang doa yang dibaca untuk orang sakit. Hadis an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu syai'an minhu. Adalah seseorang tu apabila dia mengadu sakit tentang suatu sakit lah, dia mengeluh sakit, kan? Dia kata dia sakit, au kanat bihi qarhatun, ataupun dia kena ada sakit yang apa, bernanah, kan? Sakit yang ada nanah tu kan, luka yang tak sembuh, bernanah, dia panggil qarha ataupun kudis yang ada nanah tadi. Au jurhun, atau luka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakadha, Nabi buat jari dia macam ni. Ya? Wa wada'a Sufyan bin Uyainah ar-rawi. Sufyan bin Uyainah perawi hadis ni dia buat macam ni. Maksud dia buat contoh sebagaimana yang Nabi buat lah. Sababatahu, dia letak sababah ni jari telunjuk. Sababah dia ambil daripada perkataan sabba yasubbu, caci, celah. Orang ni kalau nak caci orang, nak celah orang, dia tunjukkan. Kan? Sababah ni dipanggil jari telunjuk sababah. Dia ambil jari telunjuk dia, letak ke tanah. Dia kata wada'a Sufyan ibn Uyainah ar-rawi sababatahu bil ardi, letak di tanah, thumma rafa'aha, dia pun dia angkat jari ni. Wa qala, dia kata bismillah. Ini doa yang Nabi baca lah, ni yang Nabi baca. Bismillah turbatu ardina, dengan nama Allah tanah di bumi kami ni, tanah negeri kami ni, ya. Biriqati ba'dina, dengan air liur sebahagian kami. Yushfa bihi saqimuna, disembuhkan dengannya, dengan tanah ni, ya, orang yang sakit di kalangan kami, biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Ya, hadis muttafaqun alaih. Baik, jadi hadis nak cerita apa? Nak cerita tentang ruqyah. Dan doa ni dia ada kesan yang besar dalam pengubatan. Kan? Kita buat lah, kita tengok. Contohnya budak duk menangis-nangis kan, apa salahnya, tolong lah. Kan? Apa yang kita boleh buat? Baca Fatihah ke, 3 qul ke, selawat ke, tiup pada dia kan. Jadi alhamdulillah, ada budak-budak sakit gigi kan. Sakit gigi budak dia. Budak umur 3 tahun, 4 tahun. Ayah saya tak suruh, ustaz, apa nama? Ni baca jambi. Ustaz pun baca lah apa Fatihah. Kan mus sikit. Macam mana? Lega lah. Lega dah. Budak-budak kan. Jadi menangis malam ke? Nangis kadang-kadang kan, menangis. Kita ingat dia demam ke apa ke, kadang-kadang tidur jaga tengah malam menangis ya. Kita baca apa yang kita boleh baca. Bukan kita tutup rumah. Kita tolong kan. Itu cerita dia. InsyaAllah. Ini sebab ada kesan yang besar pada pengubatan tadi.
Kita sakit pun, sakit. Kan Nabi ajar kita berubat dari kita sendiri. Tak pernah sakit kan tangan kanan. Tak pernah sakit kepala. Sakit kepala, bismillah. Bismillah, bismillah. 3 kali kan. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali. InsyaAllah sembuh. Bukan kita nak try, tapi ini betul. Aku nak try tengok betul tak ni. Jangan try. Buatlah. Baca sekali rasa tak apa. Okey, baca lagi. InsyaAllah sampai hilang. Buatlah. Baik. Ini cerita pasal ruqyah ni dan doa. Kemudian yang keduanya nak cerita tentang kekuatan, keyakinan, quwwatul yaqin, kekuatan keyakinan dan kepercayaan kita, thiqah kita dengan Allah Ta'ala adalah sebab yang besar. Sababun azim ni adalah sebab yang besar li syifa'il marid, untuk menyembuhkan orang sakit. Tak kisahlah sakit kanser ke apa kan. Dia kata, tak ada lah, aku tak ada harapan dah. Tak ada harapan apa? Kena kanser. Kanser apa? Kanser darah. Kan? Contoh lah. Ramai orang kena kanser darah kan. Saya kawan tu berapa orang kena mati lah. Jadi kita tak ada nak ruqyah. Tak apalah kalau kita dan pun sampai ajal dia. Saya telefon dia. Aku nak pergi ruqyah ni. Kan? Boleh tak? Tak boleh. Aku dah masuk dah ni. Nak tidur dah malam ni. Ditidurkan. Tidur terus. Tak bagi lah. Nak buat macam mana? Sampai masa dia. Ajal ni kalau sampai tak sakit, mati. Mati dah. Tengok okey lah. Memang okey. Kan? Cek jantung semua okey macam mana? Tak ada. Darah tinggi tak ada. Pergi cek ke doktor nak kata apa ni? Mati buat jantung lah. Memang jantung berhenti. Kan? Jantung tak berdenyut dah. Maknanya mati dah. Tanda kat jantung. Dia ni sebab jantung dia berhenti. Sebab dia ajal dah sampai tu ya. Ada dia. Jadi kekuatan keyakinan kita, kepercayaan kita dengan Allah ni kan sebab yang besar untuk mengubati penyakit tadi. Hadis juga menjelaskan bahawa tanah itu suci. Tanah kan? Suci. Kita boleh sembahyang atas tanah tak pakai sejadah pun boleh. Tak ada masalah apa. Kan? Jadi pergi kebun. Kan? Sejadah tak ada lah. Lepas tu dah masuk, solat ya. Dengan kasut-kasut ni solat, tak ada masalah apa. Tak salah sujud atas duri. Cari tempat tak ada duri. Itu dia. Jadi dan wariqul mu'min tahir. Air liur orang beriman ni suci, bersih. Bersih bukan suruh kita makan minum. Ada kata sebab tu depa minum yak tu guru depa. Bukan macam tu. Maksud dia tak najis. Kan? Kalau kena baju kita apa tak najis. Sebab tu su'rul muslim tahurun. Bekas minum orang Islam ni bersih. Kalau ada kawan kita minum air ni kan, bukan kita pun minum bukan mulut dia. Kan? Bukan najis. Lalu tak lalu tu nombor 2 3. Nombor 1-nya tak najis. Itu jelah. Kan? Takut jangkit penyakit lah apalah kan itu. Kan? Nak cerita kata su'rul muslim tahur. Kemudian di sini bersatu dua perkara yang suci, itu tanah dan air liur orang beriman tadi kan. Dia baca-baca dia tiup. Okey ada mercik-mercik sikit air liur dia kan. Tak kau tu tak ada masalah apa. Jadi mana berlaku kesembuhan dengan izin Allah Taala. Ya, kemudian dia kata wajib i'tiqad. Keyakinan dalam doa-doa yang maksur ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib i'tiqad bahawa doa tu memang doa penyembuh lah. Adapun orang yang dalam hati mereka ni ada penyakit, ada penyimpangan apa semua tadi, ruqyah syariah ni tak ada manfaat untuk depa. Depa tak percaya. Depa ragu-ragu, boleh ke ni ya? Boleh ke ni? Main baca-baca muih ni kan. Kalau ambil jarum cucuk, tekan jarum ubat masuk dalam badan tu kau percaya depa. Ni main muih kot luar ni jadi ke tak ni? Jadi maknanya kena yakinlah. Depa kata apa? Kita nak try saja. Try tak mau, dia kena buat semualah, jangan duk try. Nak try tengok apa yang ustaz ni ajar ni jadi kita jadi. Tak boleh try. Ada dia. Dia kata maksud dia li'annahum yaqulunaha ala wajhi tajribah. Tajribah ni try ah.
Try and error lah. Ya. Baik, ada yang seterusnya. Ya saya. Doa ni kita letak tangan dekat anak angkat, kita baca. Jangan. Bismillah turbatu ardina biriqi ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Ya. Letakkan. Itulah maknanya kan. Tak mau sakit tadi lah. Wa anha, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu. Nombor hadis nombor 97 kan bawah ni. Kana ya'udu ba'd ahlihi. Adalah Nabi sallallahu menziarahi sebahagian daripada keluarga dia. Ziarah ketika sakit ni. Kata iyadah ni ziarah orang sakit. Iyadah. Kalau ziarah, mana ziarah biasa. Tapi kalau ada, iyadah, ziarah orang sakit. Itu perkataan dia. Ada ya'ud. Zara, yazuru. Zara, ziarah. Bahasa Arab tu ziarah tu. Okay. Nak pergi mana? Pergi ziarah. Cakap Arab lah. Okay. Ziarah. Jadi ada, ziarah orang sakit lah. Ya'ud. Ada mana balik ada tu, mana ada mana balik dia juga. Baik, sebahagian keluarga dia yamsahu bi yadihi al-yumna. Nabi SAW usap. Yamsah ni sapu dengan tangan dia yang kanan SAW. Orang sakit tadi kan. Wa yaqul Allahumma rabban nas. Yaqul Allah, Nabi kata Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan manusia. Adhibil ba'sa, hilangkanlah sakit ni. Al-ba'sa, sakit inilah. Hilangkanlah sakit ini. Washfi, dan sembuhkanlah ya Allah. Anta syafi, engkaulah yang menyembuhkan. La shifaa, tiada kesembuhan. Illa shifauka, melainkan kesembuhan engkau, penyembuhan engkau. Shifaan, kesembuhan. La yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak mendatangkan sakit. Ada dia. Hadis pendek je. Doa. Ni apa yang kita nak baca ketika kita berjumpa orang sakit ni. Berjumpa orang sakit, tengok sakit lah. Sakit lah. Kan siapa? Kalau hak jenis perongai sakit, jangan boleh hang. Tapi kalau aku tak sakit, takkan aku nak tidur tak ni. Kan? Jadi kita apa yang kita nak pergi jumpa orang sakit tadi, kita dah tahu dah apa kita nak buat. Kita nak duduk lama-lama ni. Kita nak pergi kerana nak laksanakan sunnah Nabi SAW tadi, ajaran Islam tadi. Kan? Nakkan pahala. Mungkin dengan sebab pahala tu kita masuk syurga. Takdir kita tengah perjalanan kita mati. Tak kisahlah mati tadi kan, mati sampai ajal. Aksiden sebab dia. Kan? Aksiden sebab dia. Di mana dia mati? Mati dari mana? Tapi dia dah sakit. Tapi tak pernah masuk surah abang lagi lah no. Seorang mati dalam perjalanan menziarahi orang sakit. Tak pernah dengar lagi kot. Tapi kalau dia mati dalam perjalanan buat benda soleh tu, husnul khatimah tu, jalan tu dalam kebun syurga tu, Masya Allah. Tapi jangan minta dia orang sakit. Bila nak beramai hadis ni, tak dengar orang sakit gini. Bila orang nak sakit lah, aku nak ziarah, janganlah. Doakan kesihatan untuk kawan-kawan kita tadi kan. Itu. Asy-Syafi haqiqatan, penyembuh yang sebenar-benarnya adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala penyembuh yang sebenarnya. Kita hanya ikhtiar dan usaha saja. Okay? Allah turunkan penyakit, Allah turun bersamanya ubat. Bila kena ubat tu penyakit, ngam, okay? Maka sembuhlah dia. Bari'a bi'idznillah. Inna Allah anzala ad-da'a wa anzala ma'ahu ad-dawa. Okay? Jadi maknanya Allah turunkan penyakit, Allah turunkan bersamanya ubat. Bila kena ubat tu pada penyakit, kena ubat dia, bari'a, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi penyembuh yang benar adalah Allah Ta'ala. Ad-dawa wa tabibu, ubat dan doktor ni adalah sebab je.
yang kita diperintahkan untuk mengambilnya. Kalau kita rasa boleh sabar, kita sabarlah. Sebab ada hadis kan. Aku nak sabar je lah. Sabar tengok tak ambil pahala banyak sikit, tunggu 2 hari tengok tambah pahala ni. Tak tahan juga, tak payah lah. Painkiller kan. Lah. Lagi dia boleh tahan nak pahala ni sebab sakit tu pahala. Sakit tu pahala. Pahala bila kita bersabarlah. Okay, kita bersabar. So ada wanita, kita baca hadis tu kan. Wanita yang sawan. Dia minta Nabi doakan dia supaya dia sembuh. Nabi kata in syi'ti sabirti. Kan? Falakil jannah. Kalau kamu nak, kamu Islam, kamu sabar, kamu dapat syurga. Kalau kamu nak, aku doakan Allah sembuhkan kamu. Oh, dia nak syurga kan? Tak, Rasulullah doakan supaya bila dia jadi sawan ni, aurat saya tak terdedah lah. Nabi doa, bila kena sawan, aurat dia tak terdedah. Mana dia? Baik. Jadi, hadis juga menjelaskan tentang dianjurkan menziarahi orang sakit dan mendoakan untuknya dengan kesembuhan yang sempurna. Supaya dia sembuh sungguh-sungguh. Itu doa dia tadi. Masya Allah. Ma'imraril yadi. Dengan kita tadi letak tangan kita di atas badan dia tadi kan. Tempat dia sakit tadi kan. Kamu rasa sakit kat mana? Dia kata, tak, kepala aku sakit sangat lah kan. Letak tangan kita kat kepala kita usap tadi kan. Ala mahalil marad, tempat sakit tadi. Kita pun baca tadi lah. Allahumma rabban nas azhibil ba's isfi anta syafi tadi kan. Pendek kan. Tak hafal lah, tak hafal. Buka handphone je lah. Aku tak hafal doa ni, aku nak baca ha. Ustaz, buka handphone. Kita pun baca. Tak ada masalah apa. Kan? Nanti kita nak hafal, kalau boleh hafal lagi, baguslah. Ini dia. Baik, kata Syekh rahimahullah taala, dia kata dalam kebanyakan kitab cetakan hadis ni yang disebut dengan lafaz Nabi Islam kana ya'udu ba'd ahli, macam hadis yang kita baca ni kan. Perkataan ya'udu tu. Syekh kata yang benarnya dalam lafaz hadis ni sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari kana yu'awwidhu. Hadis dia panggil tashif. Kan? Berlaku perubahan pada baris dan titik. Kan? Kalau kita baca kitab tak ada baris kan? Memang kalau ada zal tu kita tahulah nak baca apa mana. Sebab dia kena baca macam tu. Wa dzal fa'ala yufa'ilu. Awwadha yu'awwidhu. Kalau dal kita baca ada ya'udu. Tak boleh baca awwadha yu'awwidu, mana lain pula, makna lain. Jadi begitu. Bila ada titik tu maknanya kebanyakan nuskhah ataupun apa nama kita cetakan ni dia tulis dal. Dia tak tulis dal ni di sini. Yang sahihnya Syekh kata yu'awwidhu. Bukan ya'udu. Yu'awwidhu ni maksudnya apa? Baca mu'awwidzat. Ni baca ta'awuz. Apa nama? Inilah. Ruqyah. Perlindungan. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata kisahlah. Kan? Ta'awiz maksudnya ni. Ya. Sebahagian daripada ahli keluarganya dan Nabi baca ni lah doa ni. Dengan zal yang ada titik. Kalau tak ada titik dia panggil dal. Beza dua riwayat ni, dia kata di antara dua riwayat ni yu'awidu dengan ya'udu ni ada beza. Makna beza pada makna. Kalau ya'udu mana ziarah. Yang kita baca tadi kan? Ya'udu mana menziarahi. Adalah Nabi SAW menziarahi sebahagian ahli keluarganya. Tapi kana ya'udhu, apabila Nabi SAW ya'udhu maksudnya baca ta'awuz kepada sebahagian ahli keluarganya. Baca 3 qul ke apa ke ruqyah tadi tak kisahlah. Jadi talabul isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Taala dalam menolak mudarat. Itu perkataan yu'awwidhu. Ini Syekh dia bagi tambih di sinilah peringatan. Hadis seterusnya kan hadis Anas. Hadis Anas radhiyallahu anhu.
Wa an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu, annahu qala li Thabit rahimahullah, dia berkata kepada Thabit rahimahullah. Thabit al-Bunani ke siapa ni? Tabi'in. Ala arqika bi ruqyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kat Thabit, dia kata, engkau suka, mau tak aku ruqyahkan engkau dengan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mau tak aku baca pada engkau ruqyah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Qala bala. Dia kata ya, bala, silakan. Qala, kata Anas, Allahumma rabban nas. Ini doa Nabi sallallahu. Baca tadi lah kan? Mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Tuhan manusia yang menghilangkan penyakit, sembuhkanlah, engkaulah penyembuh. Tiada penyembuh melainkan engkau. Penyembuh yang tidak menghilangkan penyembuhan yang tidak menghilangkan sakit. Sembuh tu tak ada sakit lah. Ada riwayat Al-Bukhari. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, kata Sa'ad, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menziarahi aku. Nampak? Ada, telah menziarahi. Ni saya kat belakang tu kan, telah menziarahiku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ni? Ni masa pembukaan kota Mekah kan, dia sakit teruk kan. Masa pembukaan kota Mekah tu, Sa'ad sampai di Mekah dia tu sakit. Dia kata, sehingga aku rasa nak mati lah. Ya? Safaitu 'ala al-maut. Aku rasa macam nak mati lah. Nabi kata tak, kamu tak mati lagi. Kan yang mati Sa'ad bin Khawlah. Kamu tak mati lagi. Sehingga Allah Ta'ala angkatkan satu kaum dengan kamu, dan Allah rendahkan satu kaum yang lain dengan kamu. Kan dia berjihad banyak lepas tu kan. Masa dia sakit, Rasulullah ziarah dia SAW. Nabi kata apa? Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Nabi baca 3 kali. Kita pun boleh baca. Tak apa doa, ya Allah, sembuhkanlah. Kan? Kawan ni, Allah sembuhkanlah. Nama sebutlah nama dia kan. Sahabatku ini, Allah sembuhkanlah sahabatku. Ya Allah sembuhkanlah sahabat. Mak aku ke, adik aku ke, abang aku ke, tak kisahlah. Kan? Si fulan kau sembuhkanlah. Doa. Jauh dan dekat kan, tak kisahlah. Tapi kalau dekat, itulah dia mana kita pergi ziarah dia lah. Ya. Adapun perbuatan sebagian orang, perbuatan sebagian orang yang biasa dilakukan oleh orang ni, tak boleh buat sebenarnya ni. Kan, pergi cari, suruh orang pergi cari ustaz baca air, bawa air sebotol pergi rumah ustaz ni, suruh ustaz dia jambi. Ini tak boleh. Kan, ni sihir macam tu lah, sihir. Kan? Adapun nak ruqyah orang, dia kena ada depan. Bukan pergi ruqyah kot jauh. Kan? Baca air, tak apa, ambil air ni bawa balik rumah, bagi dia minum. Itu macam serupa dengan sihir lah. Nabi tak buat benda macam tu. Kan? Kita nak baca ruqyah, kita pergi dia, jumpa dia, ziarah dia. Kan? Ataupun kita bersembang dengan dia dalam telefon ke, mai aku nak ruqyah. Kan? Tak kisahlah. Ruqyah online. Online mesti di depan kita lah kan. Kita cakap dengan dia kan. Tak ada masalah. Tak kisahlah, insya-Allah. Maksud dia dengar apa yang kita cakap. Dia dengar apa yang kita baca. Ya. Hadis 908 ni, kalau kita dengar sahabat kita sakit dalam grup kan, orang umum kan, kita boleh doakan macam ni kan dalam grup kita tulis macam tu? Ni untuk ruqyah. Allahumma rabban nas boleh juga. Boleh. Baca Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi, bolehlah. Kan? Ya Allah sembuhkanlah. Lagi bagus yang ni tadi, ya Allah sembuhkanlah apa nama si fulan, ya Allah sembuhkanlah si fulan, ya Allah sembuhkanlah si fulan. Kan? Gitu. Tapi sebaiknya kalau kita boleh ziarah, itu yang terbaiknya. Kan? Baik. Dia kata hidayatul hadis, petunjuk hadis ni. Apa dia? Tiba pengajaran dapat diambil dari dua hadis di atas. Yang pertamanya nak cerita tentang akhlak Nabi lah. Husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Keindahan akhlak Nabi sallallahu dalam bermuamalah dengan sahabat-sahabat dia.
radhiyallahu anhum kana ya'uduhum fa kana ya'udu mardahum. Nabi ziarah orang yang sakit di kalangan mereka. Kita ni kadang-kadang sibuk sampai tak sempat nak ziarah. Sibuk sangat. Tambah kita ada jawatan-jawatan dalam kampung kat JKK ke apa-apa. Patutnya kita yang maknanya patut ambil berat tadi pergi ziarah rakyat qaryah kita yang sakit, tanya khabar dan sebagainya. Ini dia. Nabi ziarah daripada Nabi doa untuk mereka. Wa yad'u lahum. Ziarah dan doa. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Itulah kadang-kadang ialah sebab benda ni pahala besar. Bukan semua orang boleh buat. Dengan mudah kan? Dengan kawan kita masuk hospital, tak apalah nantilah dia keluar, dia pergi ziarah rumah dia. Kita pun pergi ziarah rumah dia, dia kata aku sihat dah, tak payah mai. Kan? Jadi mana masa dia sakit tu dengar kita pergi ziarah dia. Hospital ke mana kan? Memanglah susah nak parking dan sebagainya hospital kan? Turun-turun kena saman. Bukan saman bandara ya. Saman polis trafik. Lagi ya. Okey. Saya pernah kena saman di hospital Sungai Buloh. Dalam tak parking, kita parking kat luar, tengok ada orang pakai letak, kita pun tumpang sekaki, bukan sekaki lah, sereta lah. Tumpang tinggal. Turun-turun Kan cantik punya dia letak kat cermin kereta tu kan. Jadi itulah cerita dia. Kena sama. Terbala berbalik lah pahala besar. Kan? Pahala banyak pada hak sama tu kan. Kita bayar sama kita dapat pahala juga, insya-Allah. Dapat pahala kau ustaz bayar sama? Dapat pahala. Tak pada undang-undang. Kan? Dapat pahala. Lepas tu duit tu dia bayar gaji orang kerja tu pula. Kan? Kalau tak sama kita nak cari duit tahu lah. Kurang sikit duit kan. Elok dah sama kita. Betul lah insya-Allah. Kan? Kita berbesar hati untuk bayar saman. Dia pun kena bermanis muka lah bila kita nak bayar saman. Bila kita pergi tanya, "Nak apa ni cik?" "Nak bayar saman." "Ha, dah." Dia cakap elok dengar nak bayar saman terkah terus. Kan? Bermanis muka lah. Kan? Itu dia. Kemudian dia anjurkan berdoa tadi. Dengan doa ni 3 kali. Allahumma shfi fulan. Allah semogalah kawanku si fulan, semogalah si fulan, semogalah si fulan, doa. Kita sebut nama dia. Wisamih kita sebut nama dia. Macam mana Nabi sebut nama Sa'ad tadi. Jadi hadis menjelaskan kalau kita berdoa, kita anjuran kita ulang 3 kali. Bukan Allah tak mendengar. Allah Maha mendengar. Tapi itu adab doa. Kalau nak tunjuk kata kehendak dan kesungguhan kita tadi. Nabi SAW buat tadi. Doa sampai 3 kali kan. Jadi sesuatu yang Allah Ta'ala cinta. Allah suka. Minta 3 kali. Minta kerak-kerak ni Tuhan tak dengar ke? Hari-hari minta. Tuhan Maha mendengar. Tapi Tuhan suka kita minta. Baik, an Abi Abdullah Uthman bin Abi al-As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadi. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW tentang sakit yang dia rasa di badan dia ni. Dia rasa sakit, sengal ke tak kisahlah. Rasulullah saya ni tak apa, sedap belakang siapa buat belikat ke apa tak tahulah ni kan. Jalan pun susah ni kan. Mengadu kepada Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu. Rasulullah kata dekat dia. Rasulullah, "Dha' yadaka," letakkan tangan kau. Nabi suruh dia buat sendiri. "'Ala alladhi ta'allama min jasadika," letakkan tanganmu di atas tempat yang kamu rasa pedih, sakit di badan kamu. Tak mana rasa sakit semua. Rasa tegang leher. Ini darah naik ni, tegang leher ni kan. Tak tegang di sini. Waqul dan bacalah Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim boleh ke? Baca ikut Nabi ajar saudara. Bismillahirrahmanirrahim ni panjang. Baca Nabi ajar Bismillah pendek ya. 3 kali.
Wa qul sab'a marratin, dan baca lepas tu 7 kali. A'udzu, aku berlindung. Bi'izzatillah, dengan keperkasaan Allah, ketinggian Allah. Wa qudratihi, dan kudratnya, kekuasaannya. Min syarri, dari kejahatan, ma ajidu, apa yang aku dapati, apa yang aku rasa. Wa uhadhiru, dan apa yang aku beringat darinya. Uhadhir ni aku berhati-hatilah, menjauhkan diri. Kan? Maknanya kita menjauhkan diri daripada penyakit tadi. Kita baca 7 kali buat. Pasal apa 7? Tak tahulah 7. Jadi perkataan 7 ni maknanya banyak tempat 7 kan. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Kan? Apa lagi 7? Tawaf 7 kali. Sa'i 7 kali. Ya, lupa sa'i berapa. Kan? Tu dia. Jadi 7 banyak ni lah. Jadi kita nak baca buat 7 kali buat. Nak baca Fatihah 7 kali, baca. Kan? Saja nak, sebab Allah Ta'ala sebut 7 ni kan. Nak baca kursi 7 kali, baca. Perkataan 7 ni kan, tak tahulah pasal apa kan. Allah sebut 7, langit 7 lapis langit. Ya. Kalau malaikat ni 70,000 malaikat kan. Tapi ala kuliah 7 ni witir, ganjil kan. Ganjil. Baca 7 kali. Ini maksudnya amrun ta'abbudi lah, Nabi suruh baca, kita buat je lah. Tak usah dah cari buat research, nak cari siapa 7 kali, tak payah buang masa. Ya. Baik. Hadis seterusnya, Ali bin Abbas, ya, daripada Abdullah bin Abbas 911 nombor dia kan, radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallam sabdanya, man 'ada maridan, siapa yang ziarah orang sakit. Dia tak guna perkataan zara, dia guna 'ada. Ada ni iyadatul marid, ziarah orang sakit kan. Barang siapa yang menziarahi orang sakit, lam yahdurhu ajaluhu, yang belum mati lagi, ajal tak sampai lagi, dia belum mati. Faqala indahu 7 marratin, dia sebut 7 kali dekat orang sakit tadi. As'alullahal azim, aku minta kepada Allah yang maha agung, maha besar. Rabbal arsyil azim, Tuhan arash yang agung. Ay yashfiyaka, bahawa dia sembuhkan engkau. Takat tu ya? Takat tu ya? Illa afahu Allah min dhalikal marad, kecuali Allah Ta'ala akan sembuhkan dia daripada sakit. Pendek ya doa ni. Jangan try and error, buatlah. Yakin semua. Jangan aku nak cuba ya, nak try tengok ilmu aku jadi tak jadi ni. Jangan tiba buat. Buat tu insya-Allah. Dengan penuh keyakinan Allah akan sembuhkan kawan kita. Kita baca-baca mati dah. Lepas kita baca, dia pun alhamdulillah, mati. Sekali lagi. Sekali lagi. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, an yashfiyaka. Lagi sekali. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, an yashfiyaka. Sekali lagi. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, an yashfiyaka. Kan, ingat Allah, aku minta pada Allah yang maha besar, maha agung, Tuhan arasy yang agung, yang maha agung, an yashfiyaka, bahawa dia sembuhkan engkau. Pendek ya. Sangat pendek. Ya. Allah akan beri kesembuhan kat dia. Kalau kita baca dia mati, kita janganlah sedih lah. Rugi menyesal aku baca kat dia mati. Maknanya Allah sembuhkanlah hari tu. Kan daripada dia menanggung sakit yang lama semua kan. Dan mati itu baik tu dia lah. Nah, saya teringat mak saya meninggal. Dia koma lah. Dia koma dalam beberapa minggu, beberapa bulan. Lepas tu saya
kita baca doa, kita doa untuk dia lepas main isyak kan, lepas kelas macam ni lah. Solat isyak di satu surah, doa ya Allah sembuhkanlah mak aku ni. Lepas saya doa, abang saya telefon, mak dah tak ada. Kan, mak tengah doa kita tak makbul kan. Kita lepas majlis amalan soleh ni, kita bertawasul dengan amalan soleh kita. Amalan soleh kita kelas, semua kelas mengajar kan. Ya, amalan soleh macam kita ni sekarang apa ada hajat apa kita sekarang dalam amalan soleh ni bertawasul lah apa hajat kita. Ya Allah, dengan kehadiranku di kelas hadis hukum jenazah pagi ini, kan engkau sempurnakanlah hajatku kan. Aku nak bercuti di London minggu depan, selamatkanlah perjalananku. Tak kisah kan. Ataupun sembuhkanlah anak aku yang sakit sikit-sikit, sembuhkanlah penyakit aku. Tak kisah. Bertawasul dengan amalan soleh ni. Amalan soleh ni sunnah apa? Kadang-kadang kita terlupa nak bertawasul dengan amalan soleh kita buat kan. Perjalanan kita daripada Ceras mana mari sini bukan dekat. Kan? Maksudnya diiringi oleh redha dan rahmat Tuhan tadi. Kita nak pergi mana? Belajar untuk ilmu. Itu dia. Ataupun nak pergi duduk dalam majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Itu dia. Majlis rahmat, sakinah, ketenangan, keampunan. Ini dia. Baik. Ni ada orang pendek, kita baca insya-Allah. Allah nak sembuhkan orang sakit tadi. Tak kisahlah nak baca apa. Tapi sini kalau ikut 7 kali. Faqala indahu 7 marat, dia baca 7 kali kat orang sakit tadi. 7 maratin 7 kali. Kan? Sat lagi pula, lagi lepas main baca 7 kali pula. Kan? Sat lagi main pula 7 kali pula kan. Tadi rumah kita kan. Ada orang sakit. Tambah kita nak jaga suami sakit ke, isteri sakit ke, anak sakit ke. Cara ruqyah ni. InsyaAllah Allah bagi kesembuhan. InsyaAllah. Tidak. Ada orang sakit bertahun-tahun dan sebagainya kan, macam tak sembuh, tiba-tiba kita pergi ruqyah dekat dia kan, kita balik orang telefon, dah boleh bangun dah, 10 tahun tidur tak bangkit. Mana dah Allah Ta'ala nak tentu dia boleh bangun selepas 10 tahun dengan sebab doa kawan tadi. Kawan tadi pula tak boleh kata, doa aku ni makbul, aku ni wali pak. Kan? Itu dia, wali yang masuk wali yang pelik-pelik ni lah kan. Ada dia. Baik. Jadi doa minta kesembuhan. Ma'asidqit tawakkul 'ala Allah, mana kita betul-betul tawakal pada Allah, kita serah betul pada Allah. Kita minta ni, dan kita serah betul pada Allah Taala, dan kita serah dalam keadaan kita nak. Ablaghu, terlebih bermanfaat min ad-dawa'il hissi, daripada ubat fizikal ni, fi husul syifa, dalam menghasilkan kesembuhan ubat ni. Siapa ingat saya cerita beberapa tahun yang lepas masa dekat sana, kelas dekat sana kan, dulu di sana. Okey, kat sana kan. Serta ilmu kan. Siapa ingat kelas tu ada satu orang. Ni Syekh Syekh Muhammad Hassan sebut dalam dia punya ceramah dia. Satu orang lah yang dia kenal, guru jugalah, guru di Mesir. Guru agama. Dia ni sakit. Dia punya saluran jantung dia tu sempit. Okey, sempit. Maknanya sakit lah. Dia pergi Jerman. Kan nak buat perubatan apa semua kan. Pergi Jerman, dia bawa pergi Jerman, maknanya sana dia orang cek mana kamu, okey kita bagi temu janji lah. Tarikh sekian-sekian nanti kamu datang sini, kita buat pembedahan. Siapa ingat cerita yang saya pernah cerita? Tak ingat kan? Satu generasi lain kot. Ni generasi lain. Kan? Tak apalah, generasi baru. Okey. Jadi tak apalah, dia pun pergi, kemudian dia balik dalam keadaan dia tak sihat kan. Guru dia mengajar di Mahal lah, Mesir, sebut di situ. Kemudian duduk dalam rumah ni kan jemu kan. Jadi dia pun rasa nak jalan-jalan keluar rumah, jalan rumah dia pun jalan-jalan. Dia pergi ke market ni pasar lah, pasar orang jual ikan, daging, sayur kan. Pergi situ tengok orang lah, jalan pelan-pelan.
Jadi dia tengok-tengok di satu tempat orang jual daging tu, dia tertumpu pada satu makcik, satu perempuan tua lah. Dia pegang plastik, bekas plastik ni. Dia tunggu orang tu potong daging. Dia bila orang tu potong daging, orang beli daging kan, potong daging ada lemak-lemak kan. Orang letak tepi kan lemak. Jadi mana makcik ni kutip lemak tadi. Kutip, ambil lemak itu kan, bola plastik tadi. Mana percuma lah, tak payah. Orang tak nak makan, ambil daging kan, lemak tadi kan. Dia ambil. Jadi dia tengok makcik tu daripada jauh. Kan? Bila makcik tu dah nak balik dah. Kan? Bawa kusan plastik tadi. Dia pun tahan makcik tu. Dia kata, makcik, tadi saya dah tengok makcik dia ambil tu, sisa-sisa daging tu. Kata Nabi, macam dia pernah buat apa? Lemak-lemak tadi kan? Dia kata anak dia kata, makcik ada 2 anak perempuan. Kan? Dah lama tak makan daging. Daging tak makan, tak ada duit nak beli kan? Jadi makcik mari kutip lemak-lemak ni lah, balik masak bagi dia makan 2 orang tadi, anak perempuan tu. Dia pun dengar. Dia kata makcik tu, mari sini. Dia bawa makcik tu pergi tempat orang jual daging tadi. Dia keluarkan duit. Dia kata, ini duit kan, makcik akan datang ambil kan, dalam masa seminggu ke 2 minggu ke, mana seminggu 1 kilo daging. 1 minggu kamu bagi dekat dia 1 kilo daging selama setahun. Ya, selama setahun ambil duit ni. Makcik tengok-tengok terkejut. Makcik dia pun berlutut kan, berdoa. Ada sambil berlutut dia berdoa. Doa semua lah. Allah kan bagilah kebaikan apa semua. Tapi kau dia doa. Dia tengok makcik tu berdoa, dia pun masa dia seronok. Dia seronok, dia hak letih kan, wajah pucat, tak larat tadi kan, orang sakit jantung kan, berjantung ni kan. Lepas tu dia tengok tu, dia jadi seronok. Berubah dia tadi jadi ceria. Muka pucat dia jadi merah apa semua tadi. Kan? Tak apa. Makcik balik dalam keadaan makcik tadi seronok, dia pun seronok. Rasa segar, jalan pun jadi laju. Jadi sihat. Dia balik rumah. Sampai ke rumah, anak perempuan dia perhati dia daripada dalam rumah, tengok ayah dia. Kenapa ayah nampak pelik kan? Jalan pun nampak laju tak macam tadi. Tengok muka pun merah dah. Tadi yang pucat kan, jadi muka merah dah pun. Dia tengok, dia kata, ya abati, hai ayah. Dia kata, apa yang ayah dah buat ni? Ayah pergi mana? Dia kata, dia Bani Yati, dia kata anak aku, dia kata gini lah. Cerita semua kisah tadi. Maka anak dia pun dengar, anak dia pun menangis, sujud. Ayah rasa macam mana? Ayah rasa segar, ayah rasa sihat, dia kata. Anak dia pun seronok, sujud syukurlah. Ayah dia nampak sihat, tegas. Tak boleh duduklah di rumah dia dalam keadaan orang sihat. Sampai satu masa nak kena pergi ke Jerman tadi untuk buat pembedahan lah, janji dengan doktor tu. Jadi dia nak pergi sana, jumpa doktor, masuk, cek balik semua, cek lagi sekali. Macam tu juga doktor kata, kamu buat makan ubat apa? Kamu buat apa? Dia kata, saya apa? Tak ada dah. Saluran yang sumbat apa semua jantung tadi kan, dah tak ada apa dah. Macam biasa, normal. Kamu buat apa? Dia kata, aku berniaga dengan Allah. Tajartu ma'allah. Ini dia. Ya? Maksudnya tawakal, doa, apa semua tadi kan. Kelebihan itu di antara cara nak mengubati penyakit pun dia macam tu juga. Dahsyat kan? Dia lebih bermanfaat daripada ubat fizikal yang duk telan. Dia pergi jumpa doktor beberapa bulan sekali, kena marah lah. Pergi telinga tu kena bagi tebal. Pergi jumpa doktor, telinga kena bagi tebal. Pasal apa? Bersedia untuk dimarahi. Betul kan? Doktor swasta tak marah lah. Dia kata, pakcik main keras sikit tak apa. Doktor kerajaan kalau boleh pakcik tak main terus, tak apa. Tapi dah kena mari. Ni. Wah. Saya tak pernah lah, tapi saya dengar cerita, aku kalau boleh, aku doa ke Tuhan, kan, aku tak mau pergi hospital. Kalau boleh kan, siapa suka hospital kan? Mana ada orang suka pergi hospital?
Kecuali orang yang kerja di situ je lah. Kan kalau macam kita ni, kita tak mau pergi. Sebab tempat paling ramai orang di situ lah ni. Parking tak ada. Bukan tempat lemuri. Tempat lemuri dah rela jaga lagi. Hospital dah rela jaga, tak ada. Ini dia. Maknanya, kenapa? Kerana kita minta tolong biman biyadihi malakutus samai wal ard, dengan yang di tangannya segala kerajaan, segala langit dan bumi ini milik dia. Milik dia. Kita minta kat dia. Semua mudah bagi Allah Ta'ala kan. Semua mudah bagi Allah Ta'ala. Kita minta. Tapi dia nak kita ni sentiasa minta. Tak dapat. Minta tak dapat. Dapat sebenarnya. Minta, ulang, minta, ulang, minta, ulang, minta kan. Allah akan bagi. Ini dia. Yang dia tu sendiri kata, "Idza maridtu fahuwa yashfin." Ini nak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kan. Dan surah apa? Saya tidak surah apa. Ya. Ini idza maridtu fahuwa yashfin. Surah apa? Syu'ara. Oh, dapat cepat ah. Ustaz letak di sini buat mana? Ya. Oh, tepuk lutut. Ya. Ni. Surah Syu'ara ayat 80. Masya-Allah. Ini dia. Ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Ini dia. Ya. Baik. Syu'ara ayat 80 ni kan. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kan. Sebelum tu. Nabi Ibrahim lah. Ni. Nabi Ibrahim datang ni. Ya, qala li abihi ma aqum ma ta'budun kan. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Baik. Kemudian pengajaran dari hadis di atas, doa yang bermanfaat bagi seseorang selama mana tak mati lagi lah, masih hidup. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi doa tadi maknanya doa itu dapat memberi manfaat kepada seseorang selama mana tak matilah. Bila dah mati, itulah dia Allah kata bagi setiap umat dia ada ajal lah, ada tempoh dia. Apabila datang ajal mereka, mereka tidak boleh nak cepat satu saat dan tak boleh nak cepat, tidak boleh melambatkan walau satu saat, dan tidak boleh nak cepatkan walaupun satu saat. Jadi doa ni bermanfaat. Ad-du'a nafi'. Doa apa pun dia akan bermanfaat untuk kita. Bacalah doa, minta kepada Allah. Hadis menyebut tentang disyariatkan kita bertawasul dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya? Untuk mendapatkan hajat kita. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya. Ini sifat Tuhan. Bertawasul dengan sifat Allah Ta'ala, kita akan dapat apa yang kita nak. Baik, wa anhu, dan darinya juga hadis tadi, kan? Hadis berapa? Ibn Abbas kan? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Arabiyyin ya'uduhu. Nabi sallallahu pergi ziarah seorang Arab Badui. Arabi ni Arab Badui ya. Ya'uduhu, menziarahinya. Wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu. Nabi sallallahu apabila Nabi pergi ziarah orang sakit, Nabi kata apa? La ba'sa tahurun insya-Allah. La ba'sa, tidak mengapa. La shiddata wala adha, tak ada apa ni, tak ada apa. Kan maksudnya itu doa lah, la ba'sa ni, tidak mengapa. Kan? Tak teruk insya-Allah. Tahur, bersih insya-Allah. Bersih apa? Bersih daripada dosa. Sakit itu dia membersihkan dosa kita. Sebab tu jangan mengeluh sakit lah kan. Kita sakit dan kita berubat. Kalau nak sabar, sabarlah. Kalau nak sabar, sabar. Tapi yalah, kan kita ni nak sihat kan. Sakit ni kadang-kadang yalah kita fikir kata-kata kita orang lain khususnya dan sebagainya. Kita nak jaga, nak sihat. Bila kita sihat ni kita boleh buat lagi banyak kebaikan. Kan?
Gitu. Tapi kalau sakit, sabar, doa dan sabar, berdoa dan berikhtiar, cari kesembuhan. Sampai dah jumpa ubat. Orang tu cerita ubat ni. Ya, aku makan ubat ni bagus ya. Kita makan 3 botol tak lega pun. Ubat sebotol 1,000. 3 botol 3,000 tak lega pun. Aku makan 3 biji terus lega. Nampak macam mana? Bukan sama kan? Orang tu ubat sesuai kat dia. Tak sesuai untuk kita. Buat macam mana? Tapi yang paling sesuai untuk semua orang, doa. Ini yang paling sesuai lah. La ba'sa tahur insya-Allah. Ini paling ringkas lah. Terjara orang. Apa yang kita nak kata ni, maksudnya apa yang kita nak kata bila kita jara orang sakit ni dia tahu dah. La ba'sa tahur insya-Allah. Baik, pengajaran daripada hadis. Dianjurkan liman ada maridan, bagi orang-orang yang menziarahi orang sakit. Bismillah. Ayaqula, untuk dia berkata la ba'sa tahur insya-Allah. Kan? Pendek eh? La ba'sa. Dah baca ni. Kamu dah baca la ba'sa bunyi macam laksa apa benda ni? Bawa laksa mai ke? Ini doa lah. Doa. Kan, la ba'sa tidak mengapa. Kan, tak teruk, suci insya-Allah, bersih insya-Allah, bersih dosa. Ada ya? Baik. Mana bila kita berdoa kita kena jazam lah. Jazam ni pastilah dengan doa. Bukan dimaksudkan insya-Allah tu maksud dia bukan maksud kita ni insya-Allah. Kan? Maknanya mungkin. Bukan ada masuk ke mungkin tadi. Ya. Kita kena jazam. Tahur insya-Allah, bersih insya-Allah bila Allah menghendaki. Maknanya Allah menghendakilah, tapi adab kita nak cakap je kan. Sebab wahyu dia bagi tahu macam tu. Wahyu kata kan sakit itu maknanya adalah kafarah. Penyuci bagi dosa. Kalau dosa dah tak ada, maknanya angkat darjat lah. Dah bersih dah. Dapat apa lagi? Darjat naik lah. Itu maksudnya. Baik, ada yang seterusnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibril, bahawa Jibril alaihi salam atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata Jibril, ya Muhammad, ishtakaita. Muhammad, kamu sakit ke? Qala na'am. Nabi kata, ya. Ya. Qala, kata Jibril, bismillahi arqika. Kita boleh baca doa Jibril ni. Dengan nama Allah, aku jampi engkau. Arqi, aku jampi lah. Engkau. Kau tu engkau. Kan? Min kulli syai'in, daripada segala sesuatu. Yu'zika, yang menyakiti engkau. Min syarri, daripada kejahatan kulli nafsin, setiap jiwa. Kejahatan setiap jiwa. Okay? Aw ainin hasidin, ataupun pandangan mata yang hasad. Ya, Allahu yashfika, Allah yang menyembuhkan engkau. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku jampi engkau. Ya. Paling kurang kita tahu pada bismillahi arqika. Bismillahi arqika kan. Baca ulang-ulang supaya kita ingat kan, tu dia. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan insya-Allah kan. Maknanya ada manfaat yang besar lah. Benda wahyu ni, benda mukjizat ni kan. Benda kita tak nampak ni. Kadang-kadang orang ni terlalu bergantung pada benda yang fizikal. Bergantung kan. Teringat doktor pun sakit juga. Teringat mula-mula sakit, teringat Allah Ta'ala. Mula-mula sekali bila kita sakit. Itu akidah kita, keimanan kita kan. Jadi manusia ni, tabib ni dia hanya penyembuh ya. Dia hanya sebab untuk penyembuh. Baik, pengajaran daripada hadis ini harus, kan? Dia kata di sini harus i'lam al-marid bi maradhihi. Kita beritahu dekat orang sakit dengan sakit dia, kan? Maknanya
ala sabil al-ikhbar, untuk tanya khabar dia. Kamu sakit ke? Kan? Macam Jibril tanya Nabi SAW lah. Sakit kan? Nampak macam sakit kan? Kita tak tahu dia sakit. Tapi kalau dia dah kat hospital, memang kita tahu dia sakit. Tapi kalau kat rumah, kat kelas, kat mana, tengok lah macam, kamu sakit ke? Jibril tanya Nabi SAW, istakaita ya Muhammad, istakaita? Qala na'am. Nabi kata, ya, aku sakit. Maka Nabi tak suruh Jibril lah, jampi tak Jibril? Nabi tak suruh Jibril jampi pun. Jadi kita pun maknanya jangan suruh kawan kita jampi kita. Saya rugi kota 70,000 kan. Kita nak sangat kita nak pun mana ada. Tak ada model kita apa lagi yang kita ada, kita pun tak tahu kan. Jadi sejak kita tahu hadis ni, kita berhentilah jangan minta-minta suruh orang jampikan kita. Ya, nah kita mana dia sukarela ataupun kita nak jampi diri kita sendiri, buatlah. Baik. Mana kita kata ya tu bukan kita mengadu dan sebagainya, tak. Ataupun kita beritahu kat orang, ya aku sakit lah weh. Dan bukan makna kita tak redha dengan sakit tadi. Bukan maksud gitu. Macam hadis tadi. Kemudian hadis menjelaskan tentang petunjuk Nabi SAW tentang apa bacaan yang kita nak baca kepada orang yang sakit ataupun orang yang kena ain ni. Orang yang kena ain. Al-ainu haqqun kan? Ain itu mana benar. Kalau dah tidak dengan takdir, ain itu boleh membunuh. Ada orang yang punya mata dia tu kan tengok dengan hasad. Kan orang tu boleh sakit, pengsan. Ya? Boleh rosak harta benda dia. Dengan sebab ain. Macam ni kita tahu Ustaz dia ain ke tidak tu? Kadang-kadang kita tahu macam ni. Dia tegur, terus kena. Oh, comelnya baby, comelnya. Terus budak tadi pengsan ke? Kan? Kekejangan ke apa ke? Itu dia antara sebab dia lah. Sebab tu jangan terbubuh kita punya gambar ke apa ke dalam Facebook, ramak cucu kita comel ke apa ke. Anak comel kita kan. Jadi itulah dia. Bulan Facebook, dalam apa, buat gambar-gambar dia. Buah daun kurma tak apa. Orang tanya ni daun apa dia? Kita jawab ni daun kurma. Dia tak apa lah. Kan? Buah gambar baju saja ke, orang tak ada. Kan? Habis tu buah gambar apa? Pakai gambar purdah apa semua tak payahlah kan? Tak payah. Gitu. Baik. Lepas tu nak tunjuk gambar profil. Boleh gambar apa pun kan? Gambar jagung ke, pisang ke, buah-buahan ke apa ke. Okay. Kemudian al-ain. Jadi kita baca bismillah, artikel orang yang kena ain tadi boleh baca bismillah. Kalau kita tahu orang kena ain, kita suruh dia ambil wuduk tempat air basuhan kaki dia, kita siram kita orang kena ain tadi. Nah, dia tu cara nak berubat dia kan. Air lebihan wuduk dia tu, air wuduk dia ataupun mandian dia dalam baldi ni siram pada orang yang kena ain. Kalau kita tahu lah. Kalau kita tak tahu, bila dia bismillah yaqika min kulli da'in yuzika wa bin 'ainin min kulli 'ainin hasidin. Ya Allah yashfika bismillah yaqika. Air tadi air orang yang sakit. Air orang yang tengok tu lah. Kan, air basuh muka dia, tangan dia, kaki dia. Orang yang sahibul ain. Tuan punya ain tu. Kalau kita tahu lah, kita tak tahu macam mana. Ya betul. Dia tak berniat. Kadang-kadang tak, tapi itulah hati tu dia ada hasad tu semua tadi kan. Hasad tu dia power sikit. Ada bukan semua orang, bukan semua orang. Ada setengah orang yang Allah Ta'ala bagi macam tu. Kelebihan keburukan lah, bukan. Kalau kelebihan, dia tengok benda buruk jadi elok. Kereta karat tu tengok, kereta jadi berkilat, tak payah cat. Jadi ain hasid ni maksudnya keburukan lah. Ada orang yang ada ain tu dia tak tahu pun. Dan sebab tu sebab kita tengok benda yang bagus-bagus ni kan, tengok masya-Allah tabarakallah. Masya-Allah tabarakallah. Benda yang tak bagus itu subhanallah kan. Supaya orang kita tak orang jangan kena ain kita.
Kan berlaku kan. Apa nama dalam hadis tu yang seorang sahabat ni kan, dia tengah mandi. Kan dia seorang sahabat ni kan, dia ni mana badan dia sasa sado je tu lah. Kan? Seorang sahabat lalu tengok, dia kata badan cantiknya badan macam tu lah. Sasanya sadonya macam tu lah. Pengsan tu. Pengsan. Kan? Dia cerita dalam kisah Nabi kita alama. Maksud itu atas apa seorang kamu nak bunuh Zara ni? Sampai macam tu. Ain tadi kan. Baik. Jadi benda yang tak nampak ni kan. Benda kita tak nampak ni. Benda kita nampak tak apa. Kita boleh mengelak kan. Kalau benda tak nampak tak mengelak. Macam mana? Sebab tu dia ada ruqyah ataupun zikir-zikir ni lah. Habis tu. Okay. Al-ain wal hasad haqqun. Ain al-hasad ni benar. Waqi' bainan nas, berlaku di antara manusia. Nak berubat dia dengan cara syariat lah. Ya. Nabi SAW ni macam orang lain juga daripada manusia, bashar. Nabi sakit. Okay. Kesakitan Nabi itu bukan memberi kesan celaan kepada kenabian dia. Kan? Nabi ni bukan daripada cahaya. Macam kita, manusia dilahirkan. Orang biasa Nabi SAW. Jadi maknanya membaca ruqyah ke atas orang sakit tidak menafikan kesempurnaan tawakal lah. Kan? Jadi ruqyah itu adalah daripada perkara syariat yang dianjurkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai sini kita, insya-Allah. Ada soalan apa tak? Ustaz, ya. Berubat tu adakah kita kurang sabar? Kalau kita cari ubat. tak, bukan kurang sabar tak. Maksudnya syariat bagi kita dua pilihan. Sama ada nak sabarlah. Aku nak tahan, aku nak pahala banyak ni. Kan? Jadi maknanya kalau kita sabar dan kita cari ubat, tiba-tiba kita sembuh, maka kita akan dapat pahala lagi banyak. Bila kita sihat ni, banyak benda kita boleh buat. Kan? Charity sana, apa sini kan? Tak kisah. Kan? Bantu orang dan sebagainya, kita buat solat. Kita boleh buat kebaikan ni. Kalau sakit, duduk tahan sabar kan. Tunggu kesembuhan datang. Jadi maknanya kita berubat bukan menafikan sabar. Itu daripada syariat. Kalau kita nak sabar, silakan. Kalau kita nak berubat, insya-Allah afdal lah. Sebab banyak kebaikan kita boleh buat bila kita sihat. Itu dia. Ustaz yang mengajak orang yang bukan Islam tadi tu, Ya. kita tak cakap dekat dia masuk Islam, tapi katakan kita bagi buku-buku untuk apa ni? Untuk dibacakan, ataupun kita bagi Al-Quran, semua tu macam mana? Bagi buku-buku dengan ajar. Nak kata apa Untuk macam nak bagi cerita-cerita tentang pemahaman. Okey, maknanya kita boleh buat macam ni lah. Masuklah Islam. Nak tahu tentang Islam, saya hadiah yang ni. Yang penting, macam kita cakap, ajak. Bagi buku ni bukan ajak kan. Ajak, tapi dapat pahala lah insya-Allah. Saya teringat satu kisah. Kisah dan kita masa sikit lagi. Ya. Maknanya satu orang, dia peninju daripada mana ni, orang putih ni. Saya dengar dalam ceramah juga. Dia melawat di satu negara Arab. Pergi melawat lah. Orang kenal lah dia kan. Jadi banyak orang ambil, apa nama dia panggil? Tanda tangan. Orang bagi hadiah macam-macam lah. Bagi hadiah, sambut dia bagi hadiah. Tiba-tiba ada satu orang perempuan datang, bagi satu bungkusan Quran. Kan? Quran. Tak apa, dia ambil semua hadiah, bawa balik tempat dia. Selepas 20 tahun baru dia cek balik hadiah orang bagi tadi. Selepas 20 tahun. Mata tertumpu pada bungkusan. Dia teringat ada satu perempuan bagi ni bungkusan dengan dia. Perempuan pakai niqab ni kan. Buka tengok Quran dalam bahasa Inggeris lah. Dia buka terus kena surah Al-Ikhlas. Dia pun baca Qul huwallahu ahad. Mana terjemahan? Tak faham ni. Dia pun cari pusat Islam. Kat situ lah. Yang boleh cerita pasal dia. Cerita. Masuk Islam tu. Setelah 20 tahun dapat buku tadi. Tapi yang terbaiknya kita bagi buku ni, kita ajak lah. Kan? Sebagai ajak kepada Islam. Ataupun penerangan tentang Islam kan.
Secara umum kita bagi tahu secara umum okeylah insya-Allah kan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Insya-Allah diharapkan kita telah laksanakan tanggungjawab kita. Dakwah orang bisu. Ni ada orang bisu kan? Bagi buku dakwah orang bisu. Kan insya-Allah. Nak tahu kan? Dengan buku kita dia masuk Islam. Habislah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.